السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi meneruskan kuliah dan pengajian kita berhubung dengan kisah-kisah yang diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang ada buku ni, buka muka surat 21, hadis ataupun kisah nombor 6. Yang mana dah hafal tu tak apa. Ahlul kitab. Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Dia kadang-kadang dia tak nak tengok kitab pasal dia nak istima', dia nak dengar bagi elok kan. Baik, tak apa, kita baca. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kunyah dia Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, kata dia. Abdullah bin Mas'ud ni dia antara sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengar dia membaca Al-Quran. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud, Nabi akan suruh Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran. Nabi suka dengar. Di kalangan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, ada di antara mereka yang suaranya sedap. Jadi Nabi SAW akan suruh mereka baca untuk didengari oleh baginda. Yaji'ur rajulu akhidhan biyadir rajul. Yaji'u ar-rajulu akhidan biyadir rajul fayaqul. Esok di hari akhirat, pasal itu kisah ni dia termasuk di dalam kisah-kisah yang ghaib, kerana benda ni belum berlaku, belum kita melihatnya, tapi Nabi cerita. Nabi kata yaji'ur rajul, ja'a yaji'u, akan datang seorang lelaki membawa, akhidan biyadir rajul, sambil dia memegang tangan seorang lelaki yang lain. Dia heret kawan tu. Fayaqul, yang ni berlaku di mana? Di yaum mahsyar, di padang mahsyar, pada hari manusia dibangkitkan, pada hari manusia dikumpulkan, hal ini berlaku. Nabi kata dia pegang satu orang laki-laki, dia pegang tangan satu orang lelaki yang lain, dia heret bawa menghadap Allah Azza wa Jal. Fayaqul, ya Rabb, hadha qatalani, hadha qatalani. Dia kata lelaki ini telah bunuh aku. Di dunia dahulu, qatalani, dia bunuh aku. Maksudnya tangan yang dia heret tadi tangan siapa? Tangan pembunuh dia. Fayaqulullahu lahu,
Apabila lelaki itu kata, dia ni bunuh aku dulu, aku mati ni kerana dia yang bunuh. Tuan-tuan, kita akan tengok nanti perkara pertama yang Tuhan akan hukum di atas tindak tanduk yang manusia lakukan, apabila perkara itu berhubung tata'allaq bihaqqin adami, perkara yang berkaitan dengan hak anak Adam, ialah dalam urusan dima, darah. Sebab itu di antara tabiat perangai manusia ni apa dia? Yang disebut oleh malaikat, bila Allah kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat sebut, malaikat kata dekat Allah Azza wa Jalla, ataj'alu fiha, adakah engkau nak menjadikan suatu kelompok manusia, golongan bangsa, makhluk, yufsidu fiha, yang membuat kerosakan. Malaikat bagi tahu perangai manusia ni yufsidu fiha, dia akan buat kerosakan. Pasal itu Quran kata zaharal fasad, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerosakan yang berlaku di atas muka bumi, daratan dan lautan ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia, disebabkan oleh kejahatan yang manusia lakukan. Kemudian tuan-tuan, dia kata apa? Satu lagi perangai manusia, wa yasfikud dima, mereka ini ialah bangsa makhluk yang suka menumpahkan darah. Safakad dam, bangsa yang suka membunuh. Tabiat manusia. Saya bila baca hadis-hadis macam ni, saya ingat dalam dunia hari ni, dalam dunia manusia maju, canggih, telefon pun smartphone, telefon pintar, telefon canggih, kita dikejutkan dengan satu kejadian yang berlaku di Kelantan. Dan sebiji memang kena dengan tajuk kita. Dan tuan-tuan melihat apa yang berlaku di Kelantan. Saya tak mau bincang isu punca pasal apa dia buat tindakan itu, tapi itu tindakan yang begitu buruk, tindakan yang jahat yang telah dilakukan oleh satu orang pembunuh yang tidak ada maaf bagi dia. Sehingga dalam hadis Nabi SAW menyebut, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Ubadah bin Samit, Nabi kata apa? Kalau runtuh, Nabi sebut la zawalud dunya, kalau hancur dunia ini, ahwan, lebih ringan di sisi Tuhan daripada tumpah darah satu orang manusia. Di antara dosa yang besar apa dia? Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, menumpahkan darah, bunuh satu orang manusia yang Tuhan haramkan melainkan dengan sebab yang benar. Ini satu tindakan barbarian, tindakan yang binatang pun tak buat kelaku macam ni. Kita duk ingat dalam dunia yang macam ni, orang apalah sangat. Dia kata ada sebahagian yang sokong, dia kata bagus, bagi. Sedangkan tuan-tuan tengok apa yang berlaku, mati kawan tu. Video-video balon yang cukup. Sebab itu sebahagian kita tuan-tuan, kadang-kadang pencuri masuk rumah dia, dia pergi sakai sampai mampus. Kawan tu dah kena tangkap cukup ah. Melampau. Nak tunjuk gedebe, nak tunjuk Samsung, nak tunjuk kata Joh, duk kira nak, dia tak bertemu buku dengan ruah lagi. Samsung.
Tak kira lah berlaku di mana pun, tapi kejadian tu kebetulan di Kelantan, di Perlis ke, di Kedah ke, di mana ke. Tak ada pertimbangan ke? Tak ada iman ke? Sedangkan dalam hadis ni tuan-tuan, orang yang bunuh manusia akan diheret di hadapan Tuhan. Tak, kalau betul kita katalah, kalau betul seperti yang disebut ada hubungan suami isteri ke, affair ke apa ke, tak menghalalkan untuk kita pergi bunuh. Kita boleh bunuh satu orang ni pasal apa? Apa sebab kita boleh bunuh satu orang, tuan-tuan? Dia mengorak bini kita, kita boleh beri katok sampai mati? Tak boleh. Allati harramallahu illa bil haqq. Kamu tak boleh menumpahkan darah yang Tuhan haramkan melainkan dengan alasan yang benar. Maksudnya kita nak pergi bunuh satu orang, mesti alasan yang benar. Pasal apa hang pergi bunuh dia? Tuhan akan tanya, pasal apa hang bunuh dia? Melainkan kalau dia masuk rumah kita, kita mempertahankan diri, terbunuh, yang tu cerita lain. Hukuman orang yang bunuh orang ni pergi mana? Al-qatil wal maqtul finnar. Nabi sebut al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh orang dan yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Pasal apa yang kena bunuh pun masuk neraka? Pasal apa? Kerana Nabi kata yang dibunuh tu, yang kena al-maqtul, yang kena bunuh tu, dia pun niat nak bunuh, tapi cuma buah tak cukup. Finnar. Kita harap orang pelih ataupun siapa-siapa je orang Islam, perangai macam orang Islam, kan? Sikit-sikit naik tangan, sikit-sikit nak tunjuk something, sikit-sikit nak tabuh orang, kan? Kadang-kadang jalan pun tak larat, tapi nak duk hidup tabuh orang. Dia jalan pun tak larat, sekejap lagi aku bubuh. Dia duduk atas kerusi roda, nak pi pun orang tolak, duduk nak kira tabuh orang. Jangan main-main dengan orang yang perongos ni, kan? Pi Mekah duduk kira nak bergaduh dengan Arab, kan? Sabar, kita sambung. Lagi panjang cerita ni, panjang. Cerita ni memang panjang. Dia kata, ya Rab, hadha qatalani fayaqulu Allahu lahu lima qataltahu. Tuhan tanya, lima qataltahu. Kenapa hang bunuh dia? Tuhan tanya, kenapa hang bunuh dia? Allahu a'lam. Allah Maha mengetahui, tapi soalan ni untuk kita. Lima qataltahu. Apa pasal hang bunuh dia? Jawab kawan tu, qataltuhu litakunal izzatu laka. Aku membunuh kerana kemuliaan agamamu. Artinya dia bunuh kawan tu sebab apa? Disebabkan oleh jihad di jalan Allah. Qataltu, aku membunuh kerana litakunal izzah. Izzah ni maksudnya kemuliaan, kemegahan, kebanggaan Tuhan. Artinya dia bunuh tu kerana apa? Jihad. Ada orang, tuan-tuan, dia bunuh satu orang bukan kerana Tuhan, tapi kerana untuk tunjuk kata dia kuat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang selalu kita baca, Allah Azza wa Jalla panggil 3 orang manusia. Orang baca Quran, orang banyak sedekah dengan orang yang mati di jalan Allah. Allah kata, pasal apa hampir berperang? Pasal apa hampir berperang? Dia kata, aku pergi berperang kerana engkau, ya Allah. Allah kata, kadzabta. Qatalta liqala lahu jari. Hampir perang kerana supaya orang panggil hang berani. Oh, ni tuan-tuan. Ni yang kaki cucuh kat belakang ni. Pergi. Kan? Saya tak tahulah apa situasi yang berlaku di Kelantan hari itu ni. Tapi dia katakan kejadian tu berlaku di hadapan khalayak ramai. Tak ada lah ke satu manusia nak pergi duduk sagang ke, nak pergi duduk. Depa kata, tak tahulah, orang kata. Depa kata yang berkelahi tu kata jangan masuk campur. Hang tak masuk campur apa?
Sebelum tu di Selangor kau di KL, yang satu orang OKU tu depa cekik dia sampai lemah mati. Dan kejadian bunuh orang di Malaysia ni, yang tindakan-tindakan buat sampai mati orang ni, bukan satu dua kita dengar, banyak. Pukul sampai mati. Itu belum kira yang dera budak lagi. Mati tuan-tuan. Kita pun tak tahu, tak ada iman ke, tak ada agama ke, tak fikir ke. Sebab itu tuan-tuan, dunia hari ini semakin teruk. Tak ada undang-undang. Orang kira dia jadi undang-undang rimba. Tahu rimba? Undang-undang rimba ni siapa kuat? Ha? Tuan-tuan tengok dalam hutan, binatang-binatang ni dia kira siapa kuat? Siapa kuat, dia berkuasa. Ini undang-undang hutan, undang-undang rimba. Kan? Kita dalam agama ni tuan-tuan, kita kuat orang mana pun. Ha? Nabi kata apa? Ha? Nabi kata law saraqat Fatimah. Kalau Fatimah mencuri, laqata'tu aydiha, laqata'tu yadaha. Aku akan kat tangan dia. Menunjukkan apa? Undang-undang ni dia tak kira orang. Siapa salah ambil tindakan. Dan jangan ambil undang-undang di tangan tuan-tuan, jangan. Ha? Baik, kita sambung. Sekali kita cerita bab marah. Kan? Fayaqulu qataltuhu litakuna al-'izzah laka. Fayaqul fa innaha li. Aku membunuh dia kerana-Mu ya Allah. Maksudnya dia pergi jihad fi sabilillah, maka Allah kata okey. Yang ni cara yang benar. Panjanglah bab jihad ni, kita cerita tajuk lain. Tapi Allah kata yang ni okey, lulus. Dialah pergi perang, jihad, mempertahankan agama. Pasal itu bila orang tanya Nabi, apa dia itu fi sabilillah? Nabi kata, man qatala litakuna kalimatallahiyal ulya. Yang dikatakan jihad fi sabilillah itu ialah seseorang yang berjuang mengangkat li'a'la, untuk mengangkat agama Allah. Siapa-siapa yang buat benda yang mengangkat agama Allah, dia fi sabilillah. Bukan kerana bangsa, bukan kerana keturunan, bukan kerana negara, bukan kerana apa, kerana agama, maka dia dianggap fi sabilillah. Sebab itu dulu orang pergi perang lah. Dulu orang pergi perang, kita kata fi sabilillah. Pasal itu sekarang zakat asnaf fi sabilillah ni luas. Ambil daripada hadis tu lah. Hadis tu kata litakuna kalimatullah, untuk mengangkat kalimah Allah, agama Allah. Sebab itu siapa-siapa sahaja yang buat satu benda mengangkat agama Allah, dia kira fi sabilillah. Lepas itu orang pergi belajar, dia balik dia khidmat pada agama dia mengangkat agama Allah, dia fi sabilillah, boleh bagi zakat. Lepas itu semua yang pergi mengaji, semua dapat duit zakat. Perubatan ke, engineering ke apa ke, semua dia kira fi sabilillah. Tuan-tuan nak bagi, tuan-tuan kalau nak bagi zakat pun, kalau dia belajar, dia student, tak kira lah student apa pun, hang mengaji apa? Mengaji perubatan, minta maaf tak boleh bagi zakat. Hang mengaji apa? Usuluddin, yang ni fi sabilillah. Kalau yang ni fi sabilillah, yang perubatan tu fi sabilil syaitan. Sedangkan semua ilmu ni ada tak manfaat untuk agama? Ada. Bahkan kita memerlukan mereka. Sebab adanya doktor-doktor. Pasal itu kita tuan-tuan, kalau ada yang perempuan, anak-anak tuan-tuan yang perempuan yang cerdik, anak-anak perempuan yang cerdik, hantar mereka belajar supaya jadi doktor bahagian perempuan, supaya nanti bila isteri-isteri kita nak bersalin, orang perempuan Islam nak bersalin, dia boleh bersalin dengan doktor muslimah. Hang nak jadi apa? Nak jadi doktor ke nak jadi ustazah? Pergi jadi doktor. Supaya hang boleh selamatkan muslimah ni, esok bila nak beranak, depa boleh pergi beranak dekat doktor-doktor muslimah. Kan? Nampak? Ha? Lah tak payahlah, dah tak ada. Pergi klinik pun, hak makcik-makcik pun suruh tangan doktor jantan pegang. Tak apalah, dah tua, karan tak ada. Kan? Ada hukum orang tua-tua kan? Boleh pegang. Tapi dia kata tak boleh kira juga lah ni, 60, 70 pun dia ada charger, battery charge. Kan?
Kita kadang-kadang terlepas pandang tu. Kan? Nah. Baik. Wa yaji'u ar-rajulu akhidhan bi yadi ar-rajul fayaqul inna hadha qatalani. Mari pula satu orang laki-laki yang lain, dia heret satu orang lain. Macam yang tadi. Dia kata hadza qatalani, dia telah bunuh aku. Dulu di dunia dia bunuh aku. Allah tanya soalan yang sama. Fayaqulullahu lahu, Allah bertanya. Qala Allah, yaqulullah. Artinya Allah bercakap, Allah tanya. Allah kata apa? Pasal apa hang bunuh dia? Pasal apa hang bunuh dia di dunia dulu? Dia kata fayaqul litakunal izzatu li fulan. Aku membunuhnya kerana si fulan. Allah kata innaha laysat li fulan. Hang bohong. Fayabu'u bi ismihi. Dosa membunuh tu ditanggung oleh dia. Baik hadirin mukminin. Tu hadis kita yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmizi di dalam bab yang kita boleh tengok seperti mana yang disebut di bawah. Baik, hadirin mukminin. Apa kesimpulan yang kita boleh buat? Ada beberapa perkara yang saya nak sebut seringkas malam. Nombor satu. Sepakat di kalangan para ulama, apabila seseorang itu membunuh seorang muslim dengan sengaja. Dengan sengaja. Pasal kita ada apa? Tuan-tuan, di dalam undang-undang Islam, dalam undang-undang Islam kita ada, termasuk undang-undang sivil juga samalah. Kita ada, dia panggil membunuh dengan niat, satu lagi membunuh tanpa niat. Apa makna membunuh dengan niat? Sengaja, memang dia niat nak bunuh. Itu yang Nabi kata al-qatil wal maqtul finnar. Bunuh orang dengan niat, hukuman dia apa? Kalau ikut undang-undang Islam, qisas, bunuh balas. Kalau dia bunuh satu orang sabit dan dia ada niat, ada niat tu kita kata ada niat ni, artinya dia memang berhasrat nak pergi bunuh kawan tu. Bukanlah masa dia tikam tu sahaja aku tikam hang, dia atok niat lagu kita atok niat sembahyang tu, dak lah. Ada niat tu maksudnya apa? Maksudnya dia memang ada niat nak pergi bunuh. Dia memang bawa senjata yang hang tikam dengan apa? Saya tikam dengan pisau. Saya katuk dengan apa? Kapak. Memang hang, saya tak ada niat nak bunuh dia. Hang tikam dengan apa? Saya tikam dengan parang. Parang tu hang boleh mana? Saya bawa dari rumah. Lepas tu saya pergi tendang dia, saya tikam. Hang ada niat? Saya tak ada niat. Pasal apa? Saya tak sebut pun saya ada niat. Sebab tu satu orang, saya pun tak boleh faham juga. Satu orang boleh kata buat amalan tak ada niat. Buat amalan tak ada niat. Ada manusia buat amalan tak ada niat? Adakah satu orang buat amalan tak ada niat? Dia naik motor, dia tahu. Dia naik motor, dia tahu kalau dia nak pergi masjid, dia masuk ke pintu pagar ni. Dan dia tahu juga kalau dia nak balik rumah, dia pergi kono. Dia tahu. Artinya bila dia kono masuk masjid, dia nak pergi mana? Masjid tempat apa? Tu pun dia kata dia tak ada niat. Punya haru manusia ni. Apa pekoh dia mengaji, kita pun tak tahu. Dia dah masuk dah dalam masjid. Patut tuan-tuan kita boleh tanya ni masuk masjid ni tahu kah masuk masjid? Pasal masjid ni tuan-tuan kalau tengok daripada jauh mungkin orang boleh keliru sama ada masjid ke, kan? Satu orang dia makik-makik tidur, dia main nak pergi Langkawi, dia makik-makik tidur. Dia kata, bukan kita nak naik feri di Kuala Lumpur. Ada lah. Dia jaga-jaga, dia tengok masjid ni, dia ingat di Russia. Sakan hang naik kereta boleh sampai Russia. Kan? Rusia. Satu orang masuk dalam masjid ni, kita akan tanya dia, pasal apa masuk masjid ni? Dia tak nak mayang. Ingat makan ikan bakar. Kalau nak makan ikan bakar ustaz, saya pergi Kuala Lumpur lah. Hang kira ada niat. Satu orang order ikan apa semua, idang. Tak ada niat. Dah order, makan habis.
Habis makan tu terus tak ada niat tu. Terus tak ada niat cerah. Cuba kalau ada niat dengan pinggan-pinggan tu cerah. Apa duk bincang bab niat sampai 3 bulan tak habis lagi. Bab pada menyatakan tentang niat. Adapun niat itu ialah mentakyinkan pada hati, mengqasadkan akan ia. Tak payah duk bincang. Allahu akbar ada niat lah. Kan? Ini satu benda kita nak. So dia bunuh dengan sengaja. Kalau dia bunuh tak sengaja, hukuman dia tak. Dia tak dibunuh balas. Dia tak dibunuh balas. Dia hanya perlu membayar denda. Macam mana kita nak tahu dia bunuh tak ada niat? Kita tengok pada qarinah, senjata apa yang dia guna. Senjata apa yang dia guna? Kita tengok. Mungkin kawan tu pun ada jantung ke apa. Dia tak ada niat nak bunuh. Kan? Dia pergi bagi terkejut. Jangan duk pergi bagi terkejut, tak tahu orang ni. Kan? Dia pergi bagi terkejut, mati. Mampu ya. Dia kata, dok saya nak melawak dia. Mati. Kan? Dia tak ada niat. Kan? Macam tu juga kadang-kadang orang masuk rumah kita bergaduh, kita tak ada niat. Kan? Melainkan kalau kita tengok kita ikat dia, dah ikat dah. Cukup lah, takat tu cukup lah. Jangan lebih-lebih. Kan? Nampak? Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 93 Allah kata wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Quran sebut dahsyat. Quran kata wa may yaqtul mu'minan, siapa-siapa yang bunuh orang beriman, mukmin, muslim. Macam yang bunuh di Kelantan tu dua-dua muslim. Mukmin, muslim. Muta'ammidan apa makna muta'ammidan? Sengaja, berniat, ada niat nak bunuh, pergi berkelahi memang nak katok bagi mati. Dahsyat dah. Kan? Quran kata fajazauhu, maka balasan bagi orang yang bertindak membunuh orang lain ni, yang pertama apa dia? Jahannam, neraka jahannam. Khalidan fiha, Quran kata kekal di dalamnya. Jadi kita akan bincang sama ada dia kekal ke tak. Khalidan fiha. Wa ghadiballah, tak cukup dengan neraka jahannam. Allah kata wa ghadiballahu alaih, dan Allah marah kepada orang yang melakukan hal ini. Wa la'anahu, nombor 1 neraka, nombor 2 Tuhan murka, nombor 3 Tuhan laknat, nombor 4 apa dia? Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Tuhan menyediakan untuk dia azab yang besar. 4 benda Tuhan bubuh. Neraka jahannam, kemurkaan dia, laknat dia, dan azab yang besar. Itu balasan bagi orang yang pergi bunuh. Tuan-tuan, sekali lagi kita akan cerita tentang bunuh orang ni, macam-macam cerita ni. Kan? Sabar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi kata, hancur dunia ini, musnah dunia ini, lebih ringan di sisi Allah, ahwan indallah, daripada seseorang yang membunuh manusia. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Runtuhnya Kaabah tu, Baitullah itu, lebih ringan daripada tumpah darah satu orang muslim. Pasal itu kita bila dengar orang bunuh orang, kita dengar pembunuhan, kan? Bagi kita benda ni berat dan besar, kan? Sehingga kata para ulama, apabila satu orang, kita pergi pada satu-satu. Pertama, apabila satu orang bunuh satu manusia, dia ada 3 perkara yang tak lepas. Ada 3 perkara yang akan sangkut. Bila tuan-tuan bunuh satu orang, 3 benda tuan-tuan kena selesai. 2 daripadanya mungkin boleh selesai, 1 payah. Yang pertama, apabila kita bunuh orang, kita ada hak dengan Allah. Okey tuan-tuan, sebelum kita nak bincang tu, minggu lepas kalau tuan-tuan ingat, kita sebut tentang hadis awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah as-salah.
Perkara pertama yang Tuhan akan hisap, yang Tuhan akan bicarakan di dalam mahkamah dia, apa dia? Perkara pertama yang Tuhan akan tengok, Tuhan akan hisap, Tuhan akan semak. Ini pun satu bab juga. Tadi ada satu video ustaz. Dia kata Tuhan ni tak pandang amalan wajib. Tuhan ni pandang amalan sunat. Ni pun satu karut juga. Dia kata Tuhan tak pandang amalan wajib, Tuhan pandang amalan sunat. Yang wajib-wajib ni Tuhan tak pandang, Tuhan tengok hak sunat. Masya Allah, tabarakallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wallahul musta'an. Dia kata tengok dalam hadis ni, Allah kata siapa yang buat amalan sunat Tuhan sayang pada dia. Hadis sebelum tu Tuhan kata apa? Tuhan kata siapa yang mendekatkan diri kepada aku dengan amalan wajib. Sebab itu satu orang badui dia kata dekat Nabi, ma faradallahu alayya minas salah. Apa yang Tuhan wajibkan kepada aku tentang semayang? Nabi kata salat 5 waktu. Apa yang Tuhan wajibkan kepada aku tentang puasa? Puasa bulan Ramadan. Dia kata apa? Wallahi ma azid wala anqus. Demi Allah, aku tidak akan tambah dan aku tidak akan kurang. Aku akan buat yang wajib saja. Apa Nabi kata pada dia? Nabi tak kata lagu ustaz tu kata. Apa hang ni yang piduk kalut wajib apa? Tuhan tak pandang hak wajib. Agama bila diajar tak ada dalil, tak faham dalil, pusing dalil, dia jadi macam ni. Apa Nabi kata pada badui tu? Nabi kata aflaha in sadaqa au dakhala al-jannah. Nabi kata kalau betul dia jaga yang wajib, kalau betul dia istiqamah dengan wajib, dia masuk syurga. Nabi kata. Tiba-tiba kita boleh kata Tuhan tak pandang hak wajib. Sedangkan yang Tuhan akan tengok dulu apa dia? Dalam hadis awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah as-salah. Perkara pertama yang Tuhan akan tengok, Tuhan akan hitung, Tuhan akan periksa, Tuhan akan hisap, salat. Kalau korang salat apa yang Tuhan tengok dulu? Salat wajib. Salat wajib ya habibi ya salam. Masya-Allah ya Maulana. Apa punya teruk ni? Tapi mau kalau kata ke orang, sana Wahabi, sini Wahabi, kan? Dalam hadis itu Allah akan tengok semayang fardu. Lepas tu Allah kata dekat malaikat, kalau kurang cacat amalan fardu dia, jangan apa-apa lagi, tengok amalan sunat. Yang ni yang disebut dalam hadis. Amalan sunat ni bertindak menampung amalan wajib. Dan amalan sunat ni dia tak dituntut pada tuan-tuan, kita tak boleh hukum amalan sunat pada setiap orang. Sebab itu amalan sunat ni berbeza. Mungkin tuan-tuan banyak semayang sunat, mungkin ada yang puasa sunat. Macam saya kata, Tuhan rezekikan setiap orang ni berbeza. Ada orang tuan-tuan tengok dia rajin semayang sunat sampai apa? Semayang tempat orang tak bagi semayang. Lepas asar dia pergi semayang. Tanya, hang semayang apa? Semayang sunat ba'di asar. Oi, hang cemak sikit. Semangat pun berpada-pada. Mana ada ba'di asar? Lepas asar tak boleh semayang. Oh, tak boleh ke? Aku ingat boleh. Punya semangat. Kita tak bolehlah kata kat dia, biar pilah dia nak semayang. Dulu dia tak semayang, lah dia nak semayang, biar pilah lepas asar ke, lepas subuh ke, lepas apa ke, biar pi. Tak payah duk larang apa. Jahannam agama kalau ikut suka. Di atas alasan dia semayang biar pi, dia pergi pacak tengah jalan tu. Tengok dia pergi pacak, dia tak main dalam masjid ni, pergi pacak tengah jalan. Kita nak kata apa? Biar pi lah tengah jalan ke, tepi jalan ke, dia nak semayang, jangan duk kalut. Boleh kita bagi alasan tu? Tak boleh. Agama bukan ikut kepala kita, agama ikut Nabi. Nabi kata tak ada lepas asar, tak ada. Yang ni kena bagi jelas. Hadirin mukminin. So, amalan wajib yang Tuhan tengok. Sehingga kata para ulama, amalan sunat tak ada makna kalau tak selesai amalan wajib. Bertembung amalan wajib dengan amalan sunat, didahulukan apa? Banyak kalau kita nak hujah. Pasal itu saya kata kadang-kadang orang awam lebih memahami agama ni kalau orang awam itu didedahkan dengan Quran dan Sunnah. Orang awam ni bila dia dengar hadis banyak, kadang-kadang bila sebahagian penceramah kata dia ni mengarut. Pasal apa? Pasal hadis kata lagu lain. Bukan pasal dia pandai pada penceramah tu, tapi oleh kerana dia dengar hadis banyak, dia kata penceramah ni karut. Hadis kata lain, dia pergi kata lain.
Kan? Hadirin mukminin. Dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah as-salah, as-salah. An-Nawawi rahimahullah ketika dia mengulas hadis ni, dia kata pertama satu hadis kalau kita tengok dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut tentang perkara pertama yang akan dihisap pada hari akhirat esok ialah berkaitan dengan awwalu ma yuqda bainan nas bid-dima. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Awwalu, macam tadi awwalu ya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abd, awal juga. Dalam hadis ni awwalu ma yuqda, awal juga. Yang mana satu? Dua-dua nombor satu. Kan? Orang menikah dua. Kan? Lah sibuk orang menikah dua. Orang menikah dua, dia kena pandai. Kalau dia bodoh, dia tak boleh menikah dua. Kan? Dia nak habang kata dia sayang dua-dua. Macam mana dia nak habang kata sayang dua-dua? Dia pergi langkawi kan. Dia beli apa? Saya ajak lama dah. Tak ingat? Tak ingat, tak boleh lagi. Dia beli kain batik 3 helai. Dia bawa balik mai kat bini tua. Kan? Dia beli 3, ingat jangan beli 2, beli 3. Kalau beli 2 tak boleh. Tak kena. Kantoi, beli 3. Bini 2 tapi beli 3. Dia bawa pilah 2 helai. Tapi jangan bawa turun 3, bawa turun 2. Dengar pergi elok, beli 3, bawa keluar 2. Pi dekat bini nombor 1. Hang pilih dulu. Hak mana yang hang tak mau, hak mana hang tak berkenan, hak mana yang tak elok, kita bagi kat adik hang. Madu dia. Abang suruh cik pilih dulu ha? Mestilah hang ku suruh pilih dulu. Takkan ku nak bagi dekat dia. Hang bini nombor 1 susah je. Senang dengan hang. Hang pilih dulu. Dia bukan peti apa, dia kain apa pun dia pakai. Hang pilih dulu. Tu ya kan bang? Allah bang. Cik ambil hak biru ni. Tak apa, hak merah tak elok tu kita bagi kat dia. Dia tak payah pilih, dia pakai lah. Dia pun ambil hak orang. Bahasa kita lah pilih. Biar pilih lah, bagi dia seronok, bagi dia seronok. 3 bulan dia tak tanya dah kalau tak balik pun. Pi dekat bini nombor 2, tinggal berapa lah? Tinggal berapa lah? Pandai. Hafal tu. Hadis tak hafal, hak ni hafal. Dia bawa pi dekat bini nombor 2, $2 juga. Dia tahan pilih. Tak apa bagi kok pilih. Kok tua dah. Dia pakai apa pun tak elok. Dia pakai biru pun tua, dia pakai merah pun tua. Hang lain. Kalau hang pakai biru nampak elok, hak tak elok pun elok, hang pilih dulu. Dia bukan nampak mata, hak mana hang tinggal tu ku bagi kat dia. Tu ya kan bang, tak apa ke saya pilih dulu, hang pilih dulu lah. Hang pakai lama sikit, dia nak pakai dah 2-3 hari pun tak tentu. Faham? Boleh? Dia pilih. Hak selai tinggal tu, jangan bunuh kita. Jangan bunuh kita. Mai tinggal di masjid, bila orang nak salin. Kalau tinggal lah kita kan tu. Jadi dua-dua duk perasa apa? Dua-dua duk perasa apa? Dua-dua duk perasa dia awalu. Dia duk syok, abang apa-apa pun aku dulu. Abang akal dua-dua kena. Yang ni dia panggil ilmu madu 3. Tak boleh ajak banyak-banyak. Dia ajak sikit-sikit. Dapat 10 ilmu, hantar borang. Malam ni baru 1, ada 9 lagi. Ada nak dan ustaz? Tak tahu lah. Panjang umur dan. So An-Nawawi balik tadi mengarut dah. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, melawak biarkan tuan-tuan mengantuk. Tak azal lagi. An-Nawawi rahimahullah kata, awalu ma yuqda, dengan awalu ma yuhasabu bihil 'abd. Di kalangan para fuqaha juga sebut benda yang sama. Apa dia? Yang salat itu awal merujuk kepada hak hubungan antara hamba dengan Tuhan. Dapat tak? Maksudnya bila Nabi kata awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah, perkara pertama nombor 1 yang Tuhan akan hitung ialah salat, yang merujuk kepada hubungan kita dengan Tuhan. Salat ialah hubungan kita dengan Allah.
Jadi kalau hal yang berkaitan dengan Allah, nombor satu apa dia? Semayang. Itu besar semayang. Awwalu ma yuqda bainan nas bid-dima', tetapi apabila dia berhubung dengan tata'allaq bi adami, dia berhubung dengan hak manusia, anak Adam, dia berkait dengan darah. Kita ni hak dengan anak Adam ni banyak. Ada urusan hitang piutang, ada urusan mengata, mengumpat, fitnah, macam-macam lah yang orang kata dosa dengan orang. Kalau dosa dengan orang, nombor satu yang Tuhan settlekan ialah dosa berhubung dengan darah, menumpahkan darah. Boleh faham? Berat tu. Jadi kalau orang tanya, kalau kita punya masalah dengan Tuhan, dosa dengan Tuhan, perkara pertama yang Tuhan akan cek, salat. Tapi kalau urusan kita sesama manusia, dia berhubung dengan darah. Jadi dia maksud awal tu mengikut apa tajuk. Tajuk apa? Boleh? Okey, baik. So kita sambung. Nombor satu, bila satu orang melakukan pembunuhan, dia berhubung dengan Allah. Pasal apa? Pasal dia telah buat satu benda langgar larangan Allah. Kalau dengan Allah Ta'ala mudah, apa dia? Istighfar, taubat, habis. Betul tak? Tuan-tuan tengok orang yang bunuh 99 orang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Akhirnya dia bunuh cukup 100. Kan? Allah ampun dia. Pertama, kita langgar arahan Allah. Dengan Allah mudah ya. Tuan-tuan taubat, istighfar. Nombor dua apa dia? Apabila kita bunuh orang ni, dia akan pergi nombor dua, hak dengan orang keluarga yang kita bunuh. Mak dia, bini dia, apa semua. Boleh selesai tak dengan mereka ni? Boleh. Iaitu melalui diat, apa ni? Denda. Okey tuan-tuan. Apabila kita bunuh satu orang dalam Islam, kita akan pergi berurusan dengan keluarga si mati. Iaitu kita akan membayar, kita offer. Dia boleh tarik balik tau. Hukuman asal bunuh, pancung, bunuh balas. Tapi dia kata saya maafkan dengan syarat dia bayar 2 juta. Contoh. Kita bayar. Di Saudi ada satu cerita. Keluarga yang dibunuh tu telah syaratkan kepada pembunuh, kami boleh maafkan hang dengan syarat hang hafaz Al-Quran 30 juzuk. Hang hafal Quran 30 juzuk, habis clear, kami maafkan hang. Duit tak payah. Dia masuk dalam penjara, dia pulun hafal, dia boleh hafal satu Quran 30 juzuk macam syarat nak minta maaf tu. Dia dapat kemaafan daripada keluarga, ditarik. Nampak? Tapi tuan-tuan, yang masalah besarnya berdasarkan hadis ni, dia ada hak nombor 3, hak orang yang kita bunuh. Hak orang yang kita bunuh. Di kalangan fuqaha, ulama-ulama fiqh, mereka berbeza pendapat kepada 2 pendapat. Nombor 1, mereka kata bila kita pergi minta maaf dengan keluarga dia, kita pergi selesai bayar ke buat macam mana ke, maka habis sekali dengan hak yang kita bunuh tu. Maknanya selesai, clear. Tapi sebahagian fuqaha kata tak, itu urusan dengan keluarga. Urusan dengan orang yang kita bunuh tak selesai. Dalilnya hadis yang kita bawa ni. Artinya kita akan tuntut bela di atas darah kita yang ditumpahkan tanpa kebenaran, dibunuh tanpa sebab di hadapan Allah. Tuan-tuan ingat hak 2 benda tu boleh selesai. Hak nombor 3 ni sangkut habis. Azan tu, saya akan habiskan kesimpulan daripada hadis ni. Wallahu ta'ala a'lam. Okey tuan. So jelas kepada kita tentang hukuman orang yang bunuh orang lain ni. Dan tuan-tuan tengok, mungkin kita ingat bila kita baca hadis ni dulu tak berlaku sangat dalam masyarakat kita, tapi hari ni berlaku. Hari demi hari kita nampak memang berlaku. Sebab apa? Salah satunya kerana marah. Kita tengok. Tapi sebelum tu, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, Nabi SAW sebut, ini juga perkara yang kita tak boleh nafikan. Pasal apa kita nampak berlaku banyak pembunuhan? Dulu
Hatta sekarang ni kerap. Karena kata Nabi, la taqumus sa'ah, tak akan terjadi kiamat hatta, banyak Allah Nabi sebut, yuqbidul ilm wa taqsur az-zalazil wa yataqarab az-zaman wa tadhhar al-fitan wa yakthur al-harj. Nabi kata la taqumus sa'ah, tak akan terjadinya kiamat sehinggalah yuqbid, ilmu diangkat, orang jahil menjadi banyak. Wa takthur az-zalazil, gempa bumi, zalzalah, gempa bumi berlaku dengan begitu banyak. Hatta negara kita yang tak pernah, jarang-jarang gempa bumi pun ada gempa bumi walaupun tak besar. Wa yataqarab az-zaman, masa menjadi singkat dan pendek. Wa tadhhar al-fitan, dan tersebarnya ujian-ujian dan musibah balak yang begitu banyak, fitnah. Wa yakthur al-haraj, dan banyaknya al-haraj. Apa dia? Al-qatl, pembunuhan. Nabi kata kamu akan tengok di akhir zaman. Dan Nabi kata bukan aku maksudkan membunuh orang kafir, tetapi membunuh sesama muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abu Musa Al-Asy'ari, bahawa Nabi SAW kata, laisa biqatlil musyrikin, ni yang berlaku pembunuhan ni bukan pembunuhan muslim kafir, tak, walakin yaqtulu ba'dukum ba'da hatta yaqtula ar-rajul jarahu. Kamu akan tengok nanti, kamu akan nampak nanti di akhir zaman pembunuhan sesama orang Islam mukmin, sehingga kata Nabi akan berlaku seorang lelaki membunuh jirannya. Satu orang bunuh jirannya, ada tak? Ada tuan-tuan. Ada. Cuba tuan-tuan tengoklah surat khabar, bunuh jiran. Ada. Bukan di luar negara, di Malaysia. Berkelahi dengan jiran. Itu satu, apa yang disebut oleh Nabi, sadaqa Rasulullah, benar apa yang disebut Rasulullah. Wa bana ammihi, lagi Nabi bagi tahu siapa yang nak bunuh siapa. Wa bana ammihi, dia pergi bunuh anak menakannya. Berlaku tak pembunuhan dia beradik? Berlaku. Berlaku pembunuhan adik-beradik. Banyak sebab. Perkelahian adik-beradik, pembunuhan adik-beradik. Kan? Satu orang main tanya saya. Saya sebut di Masjid Gua Gajah. Saya kata dalam hidup kita ni, apabila kita pegang amanah, kita kena tunaikan amanah. Kita kena tunaikan amanah, artinya kita selesaikan apa yang menjadi hak orang kita bagi. Kita jangan duk simpan, orang marah. Sebab itu antara perkara yang Baitul Mal terlibat juga di bawah jawatan kuasa yang saya menganggotainya dan saya terlibat secara langsung, ialah jawatan kuasa tebus pusaka. Kita ada wakaf, kita ada sumber am, dan kita ada tebus pusaka. Saya kata barangkali orang Islam mungkin agak janggal dengan isu tebus pusaka ni. Apa secara ringkaslah, saya tak mau ambil masa tuan-tuan banyak-banyak. Apabila kita membahagikan faraid, harta pusaka ni kita kena bagi. Pasal itu nama dia faraid, faridah, kewajipan. Dia bukan kesunatan. Dia kata, ustaz kalau tak bagi tak apa, sunat kan? Sunat apa? Benda wajib, hak orang. Di dalam faraid ni, apabila panjanglah cerita, apabila kita membahagikan harta pusaka ni, si mati dia waris. Banyaklah dalam pusaka ni dia ada ashabul furud, mereka-mereka yang jadi teras dalam pembahagian pusaka ni, terah dalam pusaka ni kan. Dan juga asabah, panjanglah cerita fiqhul mawaris dia panggil. Ada lebihan, tak ada waris. Ada lebihan, tak ada waris. Dan satu kes yang terbaru saya cerita kat tuan-tuan, satu kes terbaru. Kes ni kes juta. Bukan kes ribu-ribu ni. Apabila perempuan ni
meninggal dunia. Dia ada suami dia, dia tak ada anak, tak ada waris. Maka sebahagian harta dia menjadi hak Baitul Mal. Baitul Mal ialah dalam fatwa dan dalam hukum syarak ialah pemilik kepada lebihan harta yang tak ada waris. Sebab itu kalau waris nak bahagian Baitul Mal, dia kena mohon untuk beli bahagian tu. Yang tu kita panggil tebus pusaka. Dia buat permohonan, bagi, katalah satu rumah mungkin Baitul Mal dapat bilik air. Jadi kalau Baitul Mal kata jangan duk masuk bilik air, pergi bilik air masjid, dia tak boleh masuk. Macam tu. Jadi dia boleh mohon lah. Saya nak cerita apa? Demikian agama telah susun hak manusia berdasarkan apa yang dia layak. Pasal tu Quran kata, bila Quran sebut tentang faraid, tuan baca ayat faraid, Allah kata apa? Dalam surah An-Nisa kan, yang sudus, sulus, sumun, apa tu kan? Tu semua ayat-ayat faraid tu. Quran kata tilka hududullah fala ta'taduha. Itu ialah ketetapan Allah, ketentuan Allah. Jangan kamu melampaui batas. Ikut, follow the rule. Yang mana Tuhan kata hak, dia tak boleh petikai. Ni Baitul Mal mai celah mana ni? Tak ada kena-mengena dengan kami, tiba-tiba boleh bahagian ni mai mana? Bahagian Tuhan bagi. Faraid ni bukan undang-undang syariah, bukan enactment syariah, bukan undang-undang digubal oleh peringkat Dewan Undangan Negeri. Ini hukum Allah. Ada orang dia kata, dia mai kat saya, dia beritahu. Dia kata anak korang tu tak bela pak dia. Anak korang tu tak bela pak dia. Jadi kami duk pakat nak potong nama dia pasal dia tak bela. Siapa dia hampa nak lawan Tuhan? Tuhan tak syaratkan hendaklah anak yang nak dapat pusaka itu ialah anak yang membela bapaknya ketika sakit, dan mana-mana anak yang tidak membela bapaknya ketika sakit maka gugurlah hak dia. Tak ada, Quran tak kata. Jangan duk lebih pada Quran. Ada pula pakatan tak mau panggil dia masa duk bedok tu pasal dia kita tak payah panggil dia pun tak tahu pak kita, tiba-tiba mai harta nak tuntut. Ini hak dia. Dia tak bela, itu dia jawab di hadapan Tuhan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita bagi hak dia. Ada sebahagian mak-mak ni, dia fikir panjang. Dia kata saya tak mau bagi dekat anak saya pasal nanti menantu saya dapat. Tu dia. Menantu dia dapatlah dah. Anak dia. Saya kata kat dia, saya banyak cakap, saya kata makcik, kau, puan esok mati duduk dalam kubur, takkan puan duk teringat lagi depa? Jangan, saya memang akan ingat. Saya akan terbayang dalam kubur dia pakai rantai saya. Tu dia punya fikir. Tuan-tuan, saya ingat malaikat tanya marabuka, dia kalut hok tu pun dia tak ada fikir gelang lah. Dengan geram. Orang kita ni dia emosi dia dahsyat. Marah ni dahsyat. Okey. Wa bna ammihi, dia bunuh anak saudara dia. Wa dha qarabatihi, dan dia bunuh mereka yang ada qarabat. Pasal itu kita sebut kaum kerabat daripada perkataan Arab. Qarabah artinya orang yang ada kaum, orang yang adik-beradik lah bahasa mudahnya. Qarabah artinya orang yang qarib, dekat dengan kita. Hadirin mukminin, itu yang kita kena sebut dalam hal ini. Lagi satu saya nak sebut kat tuan-tuan, yang juga dianggap membunuh orang ni apa dia? Dia pergi bagi petua hak yang bagi kawan tu mati. Yang tu pun kira bunuh ya. Tu jangan duk bagi petua, tak reti, jangan duk petua tak kata wahla. Kawan tu kanser, dia duk habaq hantu. Ni hantu, ni cerita hantu ni geram. Tak habis aku bilang ni. Saya ingat memang nak berhenti awal. Saya duk ingat-ingat macam rugi kita lajak-lajak ni kan. Tidak, saya boleh berhenti 8.30 boleh balik awal. Tak apalah. Kan tumpang duk boleh bercakap, kita bercakap lah. Ke depan mana kita tahu kena stroke ke apa, tak boleh bercakap lah. Saya nak sebut sikit, orang kita dengan hantu ni perlih dah buat keluar fatwa dah. Fatwa perlih dah dah. So rakyat perlih kena bagi tahu kata kita ni cerdik, waras, khutbah Jumaat kata supaya Allah Taala apa? Macam mana?
jauh daripada perkara yang memperbodohkan akal. Antara perkara yang memperbodohkan akal, rumah hantu. Siapa pergi rumah hantu tak cerdik. Pasal apa? Hantu tak ada rumah macam tu. Pandai rumah hantu. Fatwa Perlis kata apa? Cuba baca fatwa Perlis. Perlis ada fatwa dah pasal rumah hantu. Antara kepercayaan khurafat yang bertentangan dengan akidah, dalam fatwa Perlis kata apa? Mempercayai bahawa mayat boleh hidup balik dan mai kacau kita. Dalam fatwa Perlis sebut. Siapa-siapa percaya kata orang mati boleh hidup balik mai kacau dia, khurafat. Tak, saya tak percaya lah. Mana saya percaya? Pergi balik ikut kubur tengok sekali. Tobatlah hum tak boleh. Itu dia percaya kata orang mati tu boleh hidup balik tu. Percaya takut orang mati boleh hidup balik. Itu semua karut. Lagi satu tuan-tuan. Adakah Nabi suruh kita takut dengan hantu? Dan adakah hantu boleh buat apa-apa dengan kita? Dan berapa ramai orang yang dah mati kena cekik dengan hantu? Yang kita duk cakap benda ni. Dia kata pok hang mana? Mati. Sakit jantung? Tak. Kencing manis? Tak. Buah pinggang? Tak. Kena cekik hantu. Sian. Hantu apa? Hantu langsiak. Dia pergi ambil buah dokong. Hantu langsiak cekik dia. Oh. Apa punya takut, menakut-nakutkan orang. Pasal tu saya kata orang yang hidup dia dengan hantu ni ialah orang yang tak ada arah tuju, tak ada hala tuju. Percaya hantu ni. Kan? Bayar RM15, RM10, bayar duit nak masuk rumah hantu. Allah. Hak tu pergi makan mutabak mesti tak. Apa pergi tengok? Bukan hantu. Siapa dia? Orang. Apa kadang-kadang kita tengok apa? Orang pakai pakaian hantu buat takut kita pun. Apa tuan-tuan? Bagi satu rumah hantu ni paling alhamdulillah. Hak ada satu dua pun kita katuk habis kan. Tak ada. Kita bukan tak percaya jin. Tapi semua penyakit dia duk kira hantu. Lepas tu dia bagi fatwa. Dia tahan jangan. Tuan-tuan tahu tak? Antara benda yang paling bahaya dalam masyarakat kita ni, fatwa jangan makan ubat hospital. Ubat dah boleh percuma, dia pergi himpun buat farmasi. Dia tak makan. Pasal apa dia tak makan? Ni, hak doktor lebih pada doktor ni. Jangan duk makan lah. Kita yang duk mati awal ni pasal makan ubat hospital lah. Ubat hospital ni lah yang rosak buah pinggang. Pandai dia, dia pandai dia. Pandai. Kalau di hospital tu mungkin dia ni yang jenis jusa khas ni. Atas pada pakar. Patut jangan makan ubat darah tinggi, jangan makan ubat kencing manis. Lepas tu dia buat cerita pula. Dia kata sebenarnya memanglah doktor suruh makan ubat. Pasal apa? Depa nak jual ubat. Ni semua kalau kita tak makan tak ada siapa laku beli ubat. Tu dia ubat. Tuan-tuan, pasal tu ni insulin tu mahal tau. Boleh peri, puang. Pasal tak mau. Pasal ubat hospital. Dalam hadis riwayat Abu Daud, satu orang luka kepala kan. Dia tanya dekat di kalangan sahabat. Dia kata, boleh tak kalau aku nak tayamum? Aku tak mau mandi. Labut. Dia kata, tak boleh, hang kena mandi. Dia mandi, dia mati. Tengok. Fatwa kita. Pasal tu kita kalau tak tahu, kita jangan cakap. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan cakap. Jangan bagi fatwa. Jangan bagi pendapat. Kita kata, la adri. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Jangan kita duk pandai-pandai. Yang ni tak ada apa. Yang ni alah tak ada. Tak, jangan. Biar dia pergi jumpa doktor. Biar doktor cakap. Kawan tu dia bagi fatwa, kawan tu mandi, faghtasala famata. Dia mandi dan dia mati. Apa Nabi kata? Qatalahumullah. Siapa yang bagi fatwa tu? Nabi marah, Nabi kata depa telah bunuh dia, Allah akan bunuh mereka. Nampak? Orang yang bagi fatwa sehingga menyebabkan orang terbunuh, dia dianggap membunuh. Pasal itu kita jangan bagi fatwa. Jangan duk bagi fatwa. Jangan duk fatwa. Benda tak tahu. Kan? Okey, baik hadirin mukminin. Akhirnya tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang saya boleh sebut, kebanyakan yang kita tengok pada hari ini berlakunya keganasan rumah tangga, pembunuhan, berkelahi bergaduh adalah kerana dia tak boleh kontrol marah dia.
Kebanyakannya punca daripada marah. So saya nak baca satu dua hadis berkaitan dengan marah ni, mudah-mudahan Allah Taala rahmat kita, pelihara kita. Yang pertama tuan-tuan, Nabi kata innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitan khuliqa min nar. Nabi kata marah ni daripada syaitan. Pasal tu bila satu orang marah, dia hilang akal dia. Panas orang marah. Tuan-tuan cuba tengok orang marah. Kita kata apa? Jangan dia tengah duduk hangat tu, dia tengah duduk panas. Orang tak pernah kata dia tengah duduk sejuk. Bila kawan tu marah, kita kata apa? Biar dia sejuk dulu, biar dia cool down dulu. Pasal marah khuliqa min nar. Api hangat. Ni aku duduk hangat ni. Tak pernah lagi orang duduk marah. Ni aku duduk sejuk ni, aku duduk sejuk ni. Sejuk tu orang tak marah, sejuk tu orang takut. Marah. So siapa yang tak boleh kontrol marah dia, dia telah ikut syaitan. Itu satu. Yang kedua, Nabi kata la yahkum ahadun baina ithnain wa huwa ghadban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tengok Nabi sampai tengah tu. Nabi kata la yahkum baina ithnain. La yahkum ahadun. Siapa-siapa di kalangan kamu jangan membuat keputusan, jangan menjatuhkan hukum baina ithnain, di antara dua pihak dalam keadaan wahwa ghadban, dalam keadaan dia marah, kerana orang marah tak waras. Nabi sebut tengah duk marah jangan bagi keputusan apa, jangan cakap apa. Dalam riwayat yang lain Nabi kata siapa yang marah falyaskut, hendaklah dia diam. Sebab tu saya kata kalau kih macam tu, kalau dia bertenang, dia diam, dia istighfar, dia marah tuan-tuan, punca saya tak mahu tahu, tapi dipandu oleh marah. Semua yang bergaduh tu marah. Pasal tu Arab bila dia marah-marah, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi suruh dia istighfar. Nabi kata laisa syadid bisur'ah, laisa syadid bisur'ah. Nabi kata bukanlah orang yang kuat itu orang yang hebat, berkelahi, bertumbuk dah. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang bila dia berlawan dia menang, dia kuat bertumbuk dah. Wa innama yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu orang yang boleh memiliki diri dia, kontrol dia self ketika dia marah. Yang tu kuat. Tapi kalau kawan marah dia ikut nafsu dia, ikut marah dia, dia tak kuat, dia ikut syaitan. Dan selalu bila kita ikut syaitan, kesudahannya kita akan menyesal. Dan banyak yang telefon, habaq kata bercerai, habaq kata talak bini. Pasal apa? Berkelahi. Tak ada lagi orang habis-habis semayang, semuanya macam mana boleh sebut? Saya bubuh talak berkelahi, dia balik lambat apa semua. Semuanya punca berkelahi. Tak pernah lagi orang semayang. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Aku cerai hang talak satu. Tak ada lagi. Kita tak jumpa. Bila dia cerai, pasal tuan-tuan di mahkamah dia ada 3. Tuan-tuan, di mahkamah satu dia panggil permohonan cerai. Tak cerai lagi. Permohonan nak bercerai. Tu nombor 1. Tak cerai lagi. Nombor 2, pengesahan cerai. Pengesahan cerai. Yang ni dia dah cerai dah di luar. Dia mai tu dia nak sahkan. So kita akan tanyalah. Kita akan tanya, cerai tang mana? Cerai tepi pokok nyok. Pasal apa sampai pergi tepi pokok nyok? Dia ligan saya sembunyi tepi pokok nyok, dia bubuh talak tentu. Lepas tu ada hampa bersama ke apa, rojok ke apa, tak ada. Dia ambil detail, baru disahkan dia cerai. Tapi tuan-tuan, semua ceritanya dia punca daripada berkelahi. Yang ni tengah duk marah. Lepas tu ada riwayat kata la talaq fil ataq. Tak ada talak dalam keadaan dia marah sampai gila. Ada orang marah dia bukan sedar, dia buat anak dia, lepas dia buat baru dia menyesal. Dia tak sedar pasal dia naik gila, dia naik syekh. Naik gila tak apa. Yang tak boleh buat gila.
Yang tu jatuh. Kan? Ha? Sebab tu hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, istighfar banyak-banyak, mudah-mudahan Tuhan rahmat kita insya-Allah. Doa supaya kita semua dilindungi daripada perkara ni. Aqulu ma sami'tu astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.